Okay, Assalamualaikum and good afternoon. Okay, kita teruskan saja. Okay, untuk petang ini kita akan teruskan saja untuk taklimat Universal Value PRS 1032. Okay, dan minggu depan kita akan start projek pada hari Rabu jam 2 sampai ke jam 5, 16 bulan 3, 2023. Okey, untuk pertama sekali untuk PRS 1032 Universal Value, semester lepas projek ini telah dijalankan oleh pelajar fizikal, ya, fizikal 1, 2 dan 3. Dan esok kita akan mula menuai hasil untuk pelajar fizikal dan dijangkakan esok NC ataupun Naib Jasa ini masih akan hadirlah untuk bersama kita dalam majlis tuayan, ya. Okey, dan untuk semester ini, semester 2 pula pelajar hayat akan join daripada hayat 1 sampai ke hayat 3, ya. Okey, pertama sekali, apa yang you all perlu buat untuk projek ini? Dia mudah saja. Projek ini yang nanti you all akan cuma join projek ini, you all datang pada masa projek kehadiran, and then you all akan tanam jagung, dan ketiga nanti you all akan lengkapkan dia punya jurnal dia. Ada 3 benda sahaja penting kat sini, ya. Dan projek ini kita jangkakan akan selesai pada bulan Mei nanti, ya. Maybe dalam minggu kedua ataupun minggu ketiga dalam bulan Mei, ya. Okey, ini contoh untuk semester lepas. Okey, pelajar hayat saya ingat semester lepas mereka menanam jagung. Dan ini untuk bulan kedua ataupun bulan ketiga ada bunga kat sini. Okey, ini dia punya hasil dia. Okey, selepas 3 bulan ada pokok dia besar setinggi dalam 2.5 meter dan ada buah kat sini, ya. Okey, untuk projek ini dia mudah saja. Kita akan start pada minggu ke-6, ya. Jadi untuk projek ini kita cuma ada satu jenis tanaman sahaja iaitu menanam jagung. Okey, nanti you all akan menanam satu tanaman sahaja, menanam jagung. Dan untuk student yang tinggal di luar kampus itu ada 3 orang saya ingat yang dia tak masuk kampus. Mereka ada beberapa pilihan lah, menanam jagung, menanam sayur-sayuran dan ada option yang lain tu, ya. Yang itu untuk pelajar khas lah yang tak masuk ke dalam kampus. Dan nanti kita akan start menanam jagung start daripada minggu ke-6, and then nanti you akan you punya akan lengkapkan you punya jurnal, dan last sekali nanti you akan tuai you punya jagung dalam bulan 5 nanti, ya. Okey, ini hasil dia. Okey, dan seterusnya, okey, yang ini part yang penting untuk markah. Okey, markah untuk projek ini adalah sebanyak 20%, ya. Kita punya
projek untuk universal value ada 4. Satu adalah pet plan project, iaitu menanam jagung 20%. Yang kedua tu adalah historical video, yang itu pun sama 20%. Dia punya online poster 40%. Dan satu lagi adalah religious talk dan motivational talks, iaitu adalah 20%. Jadi nanti semua markah ini adalah 100%. Ada 4 projek yang kita buat, ya. Dan termasuk last kali adalah you punya online lecture. Online lecture kita cuma ada 3 kali sahaja, ya. Dan satu kali lagi online lecture nanti kita akan buat pada bulan 3 ini juga, maybe dalam minggu ketiga ataupun minggu keempat nanti, ya. Okey, dan untuk markah kat sini, nanti kehadiran nanti kita akan ambil 5 markah, ya. Nanti untuk kehadiran nanti, maybe you punya kehadiran nanti kita akan ambil you cuma attend projek ini dalam 1 bulan tu, maybe dalam saya bajet lah dalam 3 ke 4 kali untuk 1 bulan, ya. After 3 months tu nanti you punya jumlah kehadiran tu maybe dalam 9 ke 10 kali, ya, sama dengan pelajar fizikal yang lepas, ya. Kalau you dapat full attendance, nanti you akan dapat full marks 5%. Dan kedua, you akan mengisi jurnal. Jurnal ini markah dia adalah 15%, ya. Dan total markah ke sini adalah 20%, markah attendance dan markah jurnal. Okey, CLO yang terlibat untuk projek ini, CLO yang terlibat adalah CLO 3. You punya teamwork, okey, dan satu lagi reflective practice dalam you punya jurnal, ya. Okey, untuk jurnal saya tunjukkan terus contoh dia kat sini. Ini adalah template untuk jurnal pet plan project. Nanti di page hadapan sekali, kat sini nanti you letakkan nama you, nama penuh you kat sini. And then letakkan matrix number. Dan ketiga ini you punya kumpulan generik 1 sampai ke generik 10. Dan last sekali adalah nama facilitator. Nama facilitator ni adalah nama you punya mentor. Okay? Kalau sebagai contoh, saya punya mentor. Kalau you adalah mentor saya, mentor KMM, letakkan nama saya kat sini. Nama mentor KMM. Ya? Dan dalam petak kosong di atas ini, nanti you letakkan gambar jagung yang complete lah. You punya project after 3 months tu. Jagung yang dah ada buah kat sini. Complete. Ya? Okey, ini untuk page kedua. Untuk page kedua nanti, you letakkan di atas sekali. Di atas sekali ni adalah bulan pertama. Okey, you letakkan tarikh kat sini. Kita mulakan projek pada 16 hari bulan Mac, ya, 16 hari bulan Mac 2022 sampai ke 30 Mac 2022. Ini untuk bulan pertama. Dan untuk petak yang kedua ni nanti you letakkan you punya observation kat sini. Okey. Observation ini you letakkan dalam bentuk poin. Okey. Poin 1 apa you dapat, poin 2, poin 3 dan seterusnya. Dan last kali ni adalah you punya values. Values ni you all tick yang berkaitan, and bawah values ni nanti you letakkan you punya explanation. Explanation ini based kepada kita punya online lecture. Nanti you boleh refer dalam e-leaves online lecture 1 dan online lecture yang kedua tu. Dia ada 8 dia punya values kat situ, ya. Okey, ini untuk markah. Jadi markah nanti kita akan bagikan mengikut pembahagian macam ini. Untuk pertama sekali adalah you punya cover page. Cover page ni kita akan bagi 4 markah. Yang first page sekali tadi, you punya gambar jagung, you punya details nama, yang semua yang first page tadi, itu adalah 4 markah. Yang kedua adalah you punya observation. Okey, observation daripada bulan pertama sampai ke bulan ketiga nanti. Maksudnya nanti you punya journal tu ada 3 observation lah, daripada page 1, 2 dan 3. Dan last sekali you punya reflection. Reflection ni untuk bahagian yang ada tick-tick tadi. Yang ada tick tu you tick and then you letakkan you punya explanation. Dan total markah kat sini adalah 20%. Ya. Nanti kalau you ada soalan, you boleh type dalam chat meeting. Lepas ni saya jawab. Okey, ini contoh daripada semester lepas. Student Hayat, Hayat 1. Okey, page depan sekali. Nanti kat sini you letakkan gambar
tanaman yang dah lengkap after 3 months. Okay, kalau jagung, you letakkan jagung kat sini. Kalau yang student di luar kampus, nanti maybe dia letakkan tanaman sayur dan sebagainya, letakkan tanaman yang dah complete kat sini. Okay, ini after 3 months. Okay, ini nama you punya matrix number, generate group dan nama mentor KMM. Ya. Okey, untuk yang kedua, you punya observation untuk bulan pertama. Ya. Kat sini dia buat 1 Mac 2021 sampai ke 26 Mac 2021. Kalau you nanti, you start daripada 16 Mac sampai ke 30 Mac 2021. Ya. Okey, kat sini you letakkan you punya observation dalam bentuk point. Point 1 apa dia, you letakkan, tulis. Point kedua, tulis you punya observation. Dan you punya point ketiga. Dalam 3 ke 4 point cukup lah. Tak perlu terlalu panjang. Okey. Dan bawah ni letakkan you punya gambar untuk bulan pertama. Ya. Okey, ini untuk bahagian reflection. Ini untuk page pertama. Nanti you tick bahagian reflection ni nanti. You tick. Dan bawah, for example, untuk first you punya value ni, save direction, you letakkan you punya reflection ke bawah sini. Ini nanti you baca balik lah, you punya online lecture 1, online lecture 2 tu. Ya. And di sini pun sama, you tick, explain sikit, ini pun tick, explain dan seterusnya. Ya. Dia ada 6 kat sini. Ya. Okey, ini untuk bulan kedua. Bulan kedua pun sama. Bulan kedua, kalau you all tengok dia punya pokok ni dia makin besar, makin tinggi. Okey, ada perubahan. Okey. Dan kat sini pun sama, nanti you letakkan you punya observation. Point 1, 2 dan 3. Ya. Okey, dan last sekali untuk bulan ketiga, ini daripada 3 Mei sampai ke 28 Mei 2020. Ya. Nanti you letakkan observation sama juga. Dan last sekali dia punya hasil macam ni after 3 months. Okey. Nanti kita jangkakan you punya journal ni maybe dalam 3 page sahaja ataupun 4 page lah. Tak perlu terlalu panjang. Kita budget you punya 1 bulan observation tu you boleh buat dalam 1 page. Ya. You punya observation half page dan half lagi tu you punya you punya values tu you tick dan bagikan dia punya explanation dalam 3 ke 4 page lah. Okay, you punya journal nanti. Okey, dan kedua untuk transport untuk pelajar yang tinggal di Kolej Dahlia. Ya. Transport kita akan sediakan sebab memandangkan you all punya aktiviti ni kita jalan ke sebelah petang daripada pukul 2 sampai ke pukul 5. Ya. Untuk pelajar yang tinggal di Kolej Dahlia, kita ada 2 option lah. Pertama sekali, maybe kita akan sediakan van. Ya. Van daripada Dahlia pergi ke kolej, pergi ke Kafu. Ya. Untuk pelajar fizikal yang lepas, kita sediakan van. Okay. Ada 2 van lah. Van 1 van pergi daripada sana dan satu lagi van daripada kampus timur ini balik ke Kolej Dahlia. Ya. Saya ingat untuk Hayat pun sama juga. Okay. Dan satu lagi, dan you punya untuk van ni nanti untuk Kolej Dahlia, kebiasaan je masa dia daripada sana adalah pukul 1.30 daripada Dahlia pergi ke kampus timur. Dan daripada kampus timur ini balik dalam pukul 3, satu van. Dan satu lagi adalah pukul 5. Kita buat 2 slot lah. Okey, pergi dan balik. Ya. Ataupun kedua, kalau tidak ada van, nanti kita akan sediakan bas lah untuk you menghadiri projek ini. Daripada Dahlia, ini pun sama, kita akan sediakan bas. Bas ini saya dimaklumkan, bas ini memang sentiasa ada daripada hari Isnin sampai ke hari Jumaat. Nanti kalau ada masalah bas nanti you boleh inform you punya leader. Maklumat berkaitan dengan transport ini nanti saya akan WhatsAppkan you punya leader. Nanti dia akan inform lah kepada setiap group members dia. Okey, dan ketiga untuk group leader. Okey, nanti group leader telah dilantik dalam bulan yang lepas. Untuk you punya projek ini kita telah lantik satu generate tu ada 3 group leader. Okey.
Group leader ni saya just nak inform dahulu apa you punya tugas. Okay, tugas pertama untuk group leader, nanti semasa projek ini berjalan, nanti minggu hadapan apa you kena buat. Pertama sekali untuk group leader, you akan membantulah facilitator untuk mengambil attendance untuk setiap you punya group members. Okay, for example kalau you leader untuk group 1A, nanti you akan peganglah you punya attendance tu, dan nanti sepanjang slot tu nanti you akan membantulah facilitator untuk mengambil attendance setiap ahli, ya. Dan nanti after you punya slot tu dah habis, you ambil gambar you punya attendance tu yang dah design lah, gambar attendance yang dah design, and then nanti you email kepada saya di bibrahim@unimas.my. Okay. Okay, dan kedua untuk leader. Okay, leader juga pastikan you punya group members tu after selesai you punya slot nanti, pastikan semua tu baliklah ataupun beredar daripada kawasan tanaman jagung tu. Sebab kita takut dah kalau terlalu ramai pun nanti kita takut jangkitan COVID-19. Dalam minggu ini sahaja pun ada beberapa student kita dah kena jangkitan daripada sama ada di Rafflesia ataupun di College Dahlia. Okay. Selesai saja you punya projek tu, for example, kalau you selesai pada pukul 3, you boleh beredar daripada kawasan tanaman. Ya. Okay, itu untuk ketua, group leader. Okay, dan yang ini ada sikit perubahan. Selepas kita berbincang dengan timbalan pengarah, berbincang dengan kita punya facilitator, ada sikit perubahan kepada you punya group members. Untuk group members yang lepas, yang saya letakkan nama dalam e-lib tu, kita ada tiga subgroup. Subgroup A, subgroup B dan subgroup C. Ya. Nanti untuk yang ini nanti, sekejap. Ada masalah, sekejap. Wait. Takut ada masalah. Okey, tak apa, boleh. Saya takut line saya putus. Okey, boleh. Saya teruskan. Okey, saya teruskan. Okey, dan untuk kali ini, jadi kita ada sikit perubahan. Untuk kali ini kita akan follow progress sama seperti dengan belajar fizikal. Nanti you all ada dua subkumpulan sahaja, iaitu subkumpulan A, satu, dan satu lagi adalah subkumpulan B. Ya. Kalau you tengok dia punya table kat sini, daripada nombor 1 sampai ke nombor 14 ini adalah student untuk subkumpulan A. Ya. Yang color kuning ni daripada nombor 15 sampai ke nombor 20 adalah subkumpulan C. Nanti untuk subkumpulan C tu, hub tu nanti kami akan bawa ke dalam kumpulan A. Okey, daripada 15 sampai ke 20. Dan hub lagi kita akan bawa ke dalam kumpulan B. Okey, ini ya, yang color kuning ni adalah student daripada subgroup C. Okey. Nanti you all cuma ada dua subkumpulan sahaja. Okey. Nanti untuk subkumpulan A kekal, tak ada perubahan. Dan subkumpulan B kekal, tak ada perubahan. Cuma subkumpulan A sahaja, sama ada dia akan beralih kepada kumpulan A ataupun dia akan dipindahkan kepada kumpulan B. Nanti you all boleh cek dalam e-lib nanti, nama kat sini. Ya. Dan untuk leader untuk subkumpulan C tu, you punya leader subkumpulan C tu dia kekal juga sebagai leader, dia tak ada perubahan. For example lah, kalau leader kumpulan C tu dia berpindah kepada kumpulan A, nanti dia akan jadi timbalan leader untuk kumpulan A. Maksudnya nanti kumpulan A tu dia akan ada dua lah, satu leader, satu lagi timbalan leader daripada grup C. Ya. Nanti juga kalau dia pindah ke grup B, sama juga. Grup B tu nanti dia ada satu leader yang asal, dan leader untuk C nanti dia akan jadi timbalan leader. Ya. Jadi dia punya leader tu kekal lah, tak ada perubahan. Ya. Dan nanti untuk leader group A dan leader group B, nanti you kena add lah you punya group members yang baru ni. Saya ingat dalam
Group members yang baru ni cuma dalam 5 sampai ke 7 orang sahaja yang baru. Yang lain tu kekal, tak ada perubahan. Okey, dan nama ini nanti saya akan upload dalam e-lib lah dalam minggu ini. Maybe dalam esok ataupun hari Jumaat. Nanti you all boleh cek nama kat sini, ya. Okey, ini pun sama. Ini dia punya nama yang lengkap lah untuk subkumpulan A daripada nombor 1 sampai ke 20. Asal yang tadi you all punya group members untuk A tadi asal dia cuma 14 orang sahaja. Selepas group C masuk, you all jadi 20 orang. Ya, maksudnya satu kumpulan kita jangkakan dalam 18 ke 20 orang. Ya, untuk yang B pun sama. Okey, yang kalau you all bercek, nama yang last sekali ni adalah Piu So Kwong. Dia adalah daripada subgroup C. Tempat dia yang baru adalah di grup B. Ya, nanti cek balik lah. Untuk kumpulan C, you kena cek balik you punya grup yang baru. Kumpulan A dan B tak perlu cek. Ia memang nama you sama saja. Nanti kalau nama you tak ada dalam list dalam e-lib tu, nanti you all boleh PM saya lah. Nanti saya akan update. Ya. Subgroup lain pun sama. 2 sampai ke 10 pun kita akan buat benda sama saja. Kita akan pindahkan ya daripada C pindah ke A ataupun pindah ke subgroup B. Okey, ini kita punya progress untuk PET Plan Project. Okey, minggu ini, minggu ke-6. Hari ini saya dah boleh tick dah taklimat bersama pensyarah dan pelajar hayat asasi hayat 1, 2 dan 3. Saya dah boleh tick kat sini. Okey, complete. Dan untuk minggu hadapan, you all kena buat persediaan tapak dan ukur plot. Ini kita dah ada dah. Plot memang dah ada dah. Kita jangkakan nanti untuk student hayat ini kita punya plot adalah sebanyak 26 plot. Okey. Satu plot tu average dalam 13 ke 14 orang student. Dia akan kongsi ya satu plot tu. Satu plot macam batas lah. Okey. Nanti you all minggu depan you all tahulah mana you punya plot daripada nombor 1 sampai ke nombor 26. Ini dah ada, ini tak perlu buat. Mengatur pipe, ini pun pipe kita dah ready, dah ada dah. Okey, tak perlu buat. Okey, dah settle. Semburan racun rumpai ini akan dijalankan oleh kita punya facilitator dan pembantu makmal nanti. Yang keempat ni kita akan, you all akan buatlah penyediaan batas ya. Nanti you akan menyabut rumput, mengebor tanah dan mengemaskan you punya batas. Okey. Baik, esok kita dah start menuai jagung yang lepas oleh student fizikal. Jadi minggu hadapan you all kena kemaskan baliklah batas yang lama tu ya. Dan yang kelima nanti you letakkan baja di atas batas yang telah dikemaskan. Dan yang ketiga, you menyemai benih ke dalam tray semayan. Okey. Janti untuk minggu hadapan you all cuma ada 3 tugas sahaja. Okey. Pertama sekali, you readykan you punya batas ataupun plot. Yang kedua, meletakkan baja. Yang ketiga adalah menyemai benih jagung. Nanti leader nanti you kena agihkan tugas lah. You all boleh bagi 2. Kalau untuk menyemai benih jagung dalam tray ni maybe dalam 2 ke 3 orang lah. Sebab dia tak mudah ke, jadi mudah saja. You just pindahkan benih tu daripada bungkus, you pindahkan ke dalam dia punya tray tu ya. Dan minggu satu lagi tu dia dah tumbuh nanti, baru you akan pindahkan ke tapak semayan ya. Yang itu dalam 2 ke 3 orang. Dan selebihnya nanti you bagi tugas untuk mengemaskan batas dan untuk meletakkan baja. Yang ini kita punya progres untuk minggu ke-7, iaitu pada minggu hadapan ya. Okey, dan pada minggu ke-8, minggu yang satu lagi, minggu ke-8 iaitu 23 Mac. Okey, 23 Mac kita akan memindahkan jagung ke tapak semayan. Yang jagung yang you letak dalam tray tadi, after 1 minggu dia akan tumbuh. Dia akan besar sikit lah, dalam 1 cm macam tu. Dia akan tinggi sikit. Yang itu nanti you akan pindahkan ke tapak semayan. Ya. Nanti kat sini nanti you akan mengemburkan tanah. Dan last sekali nanti you akan tag nama untuk you punya subkumpulan. Tag nama ni penting.
Tag nama ni pastikan you tagkan namanya nanti. Nanti kita akan bagi dia punya tag nama nanti. You letakkan, tuliskan nama you kat situ. Ya. Tag nama ni untuk menandakan you punya pokok tu. Yang pokok tu you akan jaga nanti sepanjang bulan 3 sampai ke bulan 5 ni. Sepanjang 3 bulan tu nanti you akan jaga pokok yang sama. Ya. Nanti pastikan leader nanti pastikan semua members tu nanti di tagkan nama. You just check dia punya attendance nanti, ya, untuk setiap kumpulan A dan B. Okey, ini untuk minggu ke-8 dan untuk minggu yang ke-9. Okey, ini untuk minggu ke-9 kita jangkakan pada 30 Mac 2022, minggu ke hujung bulan ni, ya. Ini mudah saja, nanti you akan siram you punya jagung nanti. Kita akan buat observation, ambil gambar untuk you punya journal untuk bulan pertama dan kita akan letakkan baca kat sini, ya, dan seterusnya lah sampai ke bulan keempat dan bulan kelima nanti. Dia punya progress ni hampir sama saja sebenarnya. Untuk bulan kedua dan bulan ketiga tu dia agak mudah sikit. You cuma mengemaskan you punya batas, mencabut rumput, meletak paja dan sebagainya, ya, itu mudah saja. Okey. Okey, ini adalah nama facilitator yang terlibat sepanjang projek kita ini. Okey. Jadi facilitator ini you all pernah jumpa lah. Ini adalah pembantu makmal yang bertugas di makmal dan kita punya facilitator akan diketuai oleh Encik Besar iaitu pegawai sains kita. Dan saya akan datang jugalah masa projek tu untuk memantau lah you punya progress, ya. Nanti pembahagian facilitator ni berdasarkan you punya kumpulan tadi. Nanti dalam minggu depan you all tahulah siapa you punya facilitator. Kita ada 10 nama ke sini. Maksud dia maybe salah satu ni nanti you punya facilitator untuk grup A dan grup B, ya. Okey, yang ini you all boleh ambil dia punya jadual, ya. Jadual ini untuk minggu hadapan 16 Mac 2022. Kita ada 6 slot. Satu slot ini kita jangkakan dalam 30 minit saja. Tak lama pun, sekejap saja, ya. Dalam 30 minit untuk slot pertama daripada jam 2 sampai ke 2.30. Yang ini yang perlu hadir cuma subkumpulan A, 1A, 1B dan 2A dan 2B sahaja. Yang lain tu you tak perlu hadir, okey? Jadi untuk slot pertama ni yang cuma hadir cuma subgroup 1 dan subgroup 2 saja. Ada 4 subkumpulan kat sini. Yang lain tu jangan datang masa ini. Okey. And then nanti slot kedua pun sama. Slot kedua yang cuma hadir cuma 3A, 3B, 4A dan 4B. Yang ini daripada 2.30 sampai ke pukul 3. Okey, ini pun sama 30 minit. Dan untuk slot ketiga ni cuma ada 3 subkumpulan sahaja iaitu 5A, 5B dan kumpulan 6A. Ada 3 kumpulan sahaja, 3 subkumpulan. Dan seterusnya ini you kena ingatlah. Ini kekal lah, dia punya subkumpulan ni kekal dan you ingat you punya slot. Slot keempat pun sama, slot keempat 6B, 7A dan 7B. Ini pun sama daripada 3.30 sampai ke pukul 4. Dan slot kelima 8A, 8B dan 9A. Ini daripada pukul 4 sampai ke pukul 4.30. Dan last sekali adalah kumpulan 9B, 10A dan 10B. Ini adalah slot 6, kumpulan daripada 4.30 sampai ke pukul 5. Ya. Nanti you punya slot masa ni, nanti you kena ingatlah sama ada you slot 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 6. Ya. Okay, ini untuk bulan minggu ke-7. Dia punya slot dia sama saja. Ini you boleh ambil gambar dia. You ambil picture. Okay, ini untuk minggu hadapan. Minggu ke-7, 16 hari bulan. Minggu ke-8 pun kita akan buat juga 23 Mac. Ini pun sama. Dia punya grup dia sama saja sebenarnya. Dia tak ada perubahan. Cuma you punya tarikh saja ubah kat sini. Ya, 23 Mac. Dan last sekali nanti adalah 30 Mac, ya. Yang ini pun sama, slot 1 sampai ke slot 6, ya. Ada 6 slot sebenarnya.
Kalau untuk student fizikal yang lepas pun kita buat benda sama. Kalau sebab you all ni ramai ya. Kalau student fizikal lepas kita buat dalam 2 ke 3 slot saja sebab mereka tak ramai. Mudah saja kita nak bagikan sebab you all ada 428 orang. Ramai ya. Jadi kita terpaksa bagikan kepada 6 slot yang berasingkan. Okey. Okey, ada soalan untuk pipeline project, you all boleh type dalam chat meeting. Ataupun you tanya pakai mic pun boleh. Lepas ni saya ada satu lagi taklimat dengan pelajar fizikal. Okey, ada soalan, boleh type dalam chat meeting. Saya nak ambil attendance dulu. Okey, 369. Okeylah, bolehlah. Saya download you punya attendance. Sekejap Kehadiran ini nanti saya akan ambil lah untuk you punya rekod. Okey, ada soalan untuk pipeline project? Question? No, sir. Ya, hello. Ya, ada soalan? Question? You boleh type lah. Kalau tak dapat, boleh type dalam chat meeting. Sir, Okay, yeah. actually we don't have meeting chat. Oh, tak ada meeting check? Yes. Oh, okay. At Kenapa our saya side ada? lah. Okay, tak apa. You tanya pakai mic, tak masalah. Okay, question? Okay, by the way, I nak tanya, perlu bawa apa-apa ke peralatan untuk ke sana? Oh, okay, good. Soalan yang bagus. Okay, untuk peralatan masa pipeline project ini, peralatan kita akan sediakan semua. Nanti you punya cangkul, you punya baja, you punya benih, semua kita sediakan, akan disediakan oleh Unimas. Nanti you cuma datang, kalau boleh ini untuk, saya nak tekankan you punya dressing. Dressing masa pipeline project ini, yang paling penting saya tekankan 3 benda sajalah. Pertama sekali, you punya kasut. Make sure kalau you datang ke plot tu nanti, plot tanaman tu, pastikan you pakai kasut. Jangan pakai selipar lah. Pakai kasut sukan cukup lah. Kalau you ada boot lagi okey. Pakai kasut sukan tu dah okey dah. Sebab you all akan menggunakan cangkul nanti dan menggunakan peralatan seperti parang dan sebagainya. Better pakai kasut. Okey, yang itu yang pertama sekali. Dan yang kedua tu nanti, untuk baju, pakai baju t-shirt yang disediakan oleh PPU. Yang baju yang color pink tu ataupun yang color apa setelah yang color hijau tu. Mana-mana bajulah, yang penting dia ada cop PPU kat depan tu dan seluar yang sesuai lah. Seluar tu tak ada masalah. Okay, cuma yang saya tekankan yang paling penting, you punya kasut tu. Semester lepas ada student dia pakai selipar lah. Saya takut nanti kalau you pakai selipar, saya takut nanti you terpijak something di atas batas ataupun you terkena cangkul dan sebagainya. Itu tujuan keselamatan sahaja. Jadi nanti masa projek ini tak perlu bawa apa-apa. You datang saja. You datang, you sign you punya attendance dan you buat you punya kerja itu nanti. Okey? Mudah saja. Ya? Okey? Okey, ada lagi soalan yang lain? Dan satu lagi kelas, untuk yang student yang ada apa nama tu, yang ada yang telah dikenal pasti positif COVID-19, you jangan hadir lah. Ataupun you kena kuarantin pun you jangan hadir. Nanti you bagi email lah kepada saya dan email kepada Dr. Rohana untuk memohon pelepasan kehadiran. Ya, minggu ni ramai yang kena. Minggu ni sangat dalam hampir 10 orang student kita yang kena COVID. Kalau you kena saja, jangan hadir lah. Nanti you boleh minta pelepasan. Kita akan lepaskan you. Okay, you tak perlu hadir untuk projek ini. Ya.
Okey, soalan yang lain kalau ada question. Okey, saya tunggu kalau ada soalan. Okey, leader ada hadir kat sini? Leader kumpulan 1 sampai kumpulan 10. Leader sepatutnya hadir lah. Kalau leader sepatutnya hadir hari ini. Sepatutnya dia akan inform dia punya group members nanti. Okey, tak ada lagi soalan? Okey, good. Sir, Okey, ya. Ada. Okey. sir, Ya, ya. Question? yang journal tu kan we have buat dia dalam kertas lah, tak perlu dalam buku, tampalkan dalam buku or anything. Okey, good. Dia punya journal nanti, saya tunjuk balik lah. Saya tunjuk balik saya punya ni. Ini you nampak? Okey, nanti journal ni nanti. Okey, ini journal. Journal ni nanti kita letakkan dia punya template tu dalam e-lib. Nanti you pakai saja dia punya template tu. You type you punya content dalam tu, type pakai Word lah. And then nanti after you complete you punya journal, letakkan gambar semua, letakkan you punya explanation semua. Dia punya journal tu nanti you convert daripada Word, convert kepada PDF. Ya. And then nanti journal ni nanti you tak perlu print pun. Nanti you cuma submit, upload dalam MS Team. Okey, tak perlu apa-apa kertas. You tak perlu print pun sebenarnya. You cuma type dan you cuma upload ke dalam MS Team. Kita jangkakan you all upload ni nanti dalam bulan 5 ataupun bulan 6 macam tu. After 3 month lah. Ya. You cuma ambil yang penting masa you punya projek tu nanti, yang penting you ambil you punya gambar tu untuk bulan pertama, gambar untuk bulan kedua dan gambar untuk bulan ketiga. Itu sahaja. Ya. Tak perlu tulis. Ya. Okey, dalam bentuk PDF ke sir? Ya, you convertkan daripada Word, you convertkan kepada PDF file. Ya. Sama Alright. macam student physical. Okey. Okay, faham sir. Thank you. Okey, good. Okey, ada lagi soalan yang lain? Sir. Saya nak tanya. Okey, ya. Kalau jagung mati, fail lah. Setakat ini kita punya jagung tu, kalau untuk student fizikal lah, setakat ini tak ada masalah lah. Setakat ini kalau mati tu taklah. Setakat ini yang paling teruk pun setakat ini yang ada kes kita jadi pun jagung dia bantut. Dia tak tumbuh macam yang lain tu. Maybe jagung you cuma half meter saja. Yang lain tu sampai 2.5 meter sampai ke 3 meter. Yang maybe yang seorang dua tu maybe dalam tak sampai 1 meter pun dia punya pertumbuhan dia. Dia jadi juga tapi dia bantutlah. Tapi maka kita base kepada you punya pertumbuhan nanti, base kepada you punya observation dan base kepada you punya journal dan base kepada you punya kehadiran. Okey, ada 4 benda kat situ untuk you punya markah nanti, ya. Okey, ada lagi soalan yang lain sebelum kita tamatkan? Saya ada satu lagi taklimat lepas ni dengan student fizikal. Patutnya petang ni timbalan pengarah kita sepatutnya ada juga, tapi dia ada busy dengan majlis yang satu lagi, dia tak ada kat sini. Okey, kalau tak ada soalan, bagus. Saya ingin itu sahaja untuk hari ini. Okey, nanti kalau you ada soalan yang lain, you boleh PM saya sahaja. Okey, itu sahaja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye. Yeah, thank you sir. Thank you, 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 sir. Thank Jom tanam jagung. Jagung. Thank you, sir. Indahnya pemandangan rumah. Bye.